Ada nampak apa-apa tak Astri? Tak ada. Tak ada, Tak tak ada, ada. Oh, gengnya ni geng tak nampak apa-apa benda ni. 38 orang. Dia jadi ni tak payah masuk sini. Dia dah record. Okey, Ustaz dah record lah. Jadi Ustaz nak tunjukkan dekat ni. Dah record. Tapi dia tak keluar lagi. Baiklah. Tak apalah. Okey, sekarang ni ada 38 pelajar. Dekat grup Ustaz ni ada 38 pelajar. Ustaz. Clear tak saya cakap? Clear. Ni ada murid yang bukan murid Islam yang ngedam ni. Apa dia? 那个不是 Islam 的人，你可以退出了。对对对。Ada murid cakap, Islam, ada murid bukan Islam. Ustaz tak pandai cakap. 你们好像saya pandai. 你可以退出了。嘻嘻。这个是agama的，这个是 Islam 的。出去。退出了。谢谢。Okay, nampak skrin. Nampak skrin table Ustaz kan? Nampak. Nampak. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tak berapa clear. Suara Ustaz sekat Ustaz. Yes, dia become from here. Suara Ustaz tak clear. Macam lag. Jadi hari ni suara tak clear. Suara tak clear. Tak berapa clear. Ustaz, berapa clear? Tak clear, tak dengar. Tak clear Ustaz. Yang ni clear kan? Clear. Clear.
Anda dengar? Hello. Clear. Clear. Clear, clear, clear. Okey, Assalamualaikum. Jadi yang lain tolong offkan mic Ustaz nak bercakap sekejap. Nak mengajar. Okey. Jadi semua dah masuk Telegram Ustaz ni kan? Yang ni Ustaz dah tunjuk ni. Ni Telegram lah. Telegram Ustaz ni. Ni lah. Semua pelajar ada kat sini. Semua pelajar. Pelajar tingkatan 1 tahun 2021. Di Taman Pelangi lah, insyaAllah. Nanti kalau kamu naik sekolah pun, Ustaz yang akan mengajar kamu lah. Tingkatan 1. Ada 52 orang, ada 51 orang semuanya. Okey. Jadi dalam grup Telegram ni, Ustaz dah letakkan link dekat atas. Kalau kamu tekan link tu, ada keluar satu dekat pin tu kan, yang atas tu. Pin sekali yang atas ni, ada keluar satu buku Anyflip. Buku Anyflip. Buku Anyflip tu ada buku tingkatan 1. Ni buku tingkatan 1. Yang ni buku tingkatan 2. Yang ni buku tingkatan 3. Yang ni buku tingkatan 4. Yang ni buku tingkatan 5. Jadi ada semua buku tingkatan 1 sampai 5. Okey. Jadi Ustaz, hari ni Ustaz nak mengajar tingkatan 1 lah. Jadi sebelum Ustaz ajar tingkatan 1, Ustaz nak terangkanlah silibus kita tahun 2021 ni. Pendidikan Islam tingkatan 1. Okey. Jadi untuk pendidikan Islam ni, ni kita ada tajuk-tajuk kat sini. Kita ada 30 pelajaran. Ada 30 pelajaran. Yang pertama 30 pelajaran ni terbagi kepada 6 bidang. 5 bidang lah. Yang pertama bidang Al-Quran. Ini bidang Al-Quran. Yang pertama bidang Al-Quran. Yang kedua kita ada bidang hadis. Yang ketiga ada bidang akidah. Dan yang keempat kita ada bidang fiqh, 5 sirah dan 6 akhlak Islamiah. Okey. Jadi kita ada 6 bidang. 6 bidang yang kita kena habiskan untuk tingkatan 1 ni lah. Tingkatan 1 di SMK Taman Pelangi. Keluarlah. Nampak lagi kan? Nampak yang Ustaz tunjuk kan? Nampak. Sekejap, cuba laptop Ustaz ni. Okey. Jadi Ustaz akan terangkan satu-satu tentang bidang-bidang Al-Quran, bidang-bidang. Ya saya. Ada apa tanya saya ni? Siapa tanya? Okey. Jadi dalam bidang Al-Quran ni kita terbagi kepada dua lah. Satu ayat hafazan, satu lagi ayat kefahaman. Yang pelajaran 1, 2, 3, 4 itu termasuk dalam ayat hafazan. Jadi semua pelajar nanti kena hafal lah. Semua pelajar ni kena hafal. Tingkatan 1 ni banyak sikit lah nak kena hafal. Tapi
ayatnya yang biasa-biasa saja. Okey. Yang pertama, mukmin yang bertakwa. Yang kedua, memohon kebahagiaan hakiki. Yang ketiga, maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, Allah penguasa mutlak. Lepas tu, pelajaran kelima, indahnya tajuk. Ini kita ada belajar tajuk sikit. Yang keenam, 7, 8, 9, ini adalah ayat kefahaman. Jadi ayat kefahaman ni, untuk ni lah, kita belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dan kita nak tahu apakah yang kita belajar tu. Okey. Baik. Yang kedua kita ada bidang hadis. Hadis. Tahu tak apa beza Al-Quran dengan hadis? Hadis Ustaz. Jadi untuk sebagai seorang pelajar Islam, kita kena fahamlah apa di Al-Quran, apa di hadis. Ini sebab dua-dua benda sangat penting untuk kita. Untuk kita Al-Quran dan hadis ni. Okey. Jadi dalam bidang hadis ni ada 3 sahaja tajuk. Yang pertama pengenalan hadis. Hadis sumber hukum itu adalah pengenalan hadis. Dan tajuk 11 dan 12 itu adalah kita kena belajar matan hadis. Ada satu, ikhlas dalam kehidupan. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Yang kedua, jihad dalam Islam. Ada hadis ni lah, nanti dalam buku teks ni semuanya ada. Yang ketiga, bidang akidah. Okay. Yang ketiga, bidang akidah. Bidang akidah ni adalah bidang orang panggil kita punya kepercayaan. Kita punya kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dalam bab-bab akidah ni semua kena percaya. Walaupun benda tu tak nampak, tak ada, tapi kita kena percaya dengan kepercayaan 100%. Contoh dekat situ satu, dan dekat sini ada Islam agama fitrah. Akidah Islam, beriman kepada Allah Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Betul kan? Beriman kepada Allah tu walaupun kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tak tahu Allah tu kat mana, kan? Tapi sebab dia termasuk akidah, jadi kita kena percaya 100%. Okey. Yang seterusnya, bidang fiqh. Apa beza antara bidang akidah dengan fiqh? Bidang fiqh adalah bidang yang kita kena buat. Kuatnya saya kata. Okey, bidang fiqh. Bidang fiqh adalah berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang perlu kita kena buat, setiap apa yang kita buat tu mesti ada hukum dia. Contoh dalam fiqh, hukum yang perlu kita tahu adalah ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kat situ semua. Jadi dia adalah bermula dengan jenis hukum. Itulah hukum wajib, sunat, harus, haram. Lepas tu masuk kepada masuk kepada bab bersuci. Bab bersuci ni cara kita nak beribadah kepada Allah supaya kita suci daripada hadas dan najis. Dua lah, satu hadas, satu najis, tu yang berbeza. Kemudian suci daripada najis. Najis ada 3, nanti kita belajar satu-satu. Dekat tajuk 18 tu bersuci asal kebersihan, dia ada termasuk air. Bab air. Ni rasa semua dah belajar ni. Sekolah rendah kan, ada dah belajar kan bab air kan. Air ada berapa jenis, air mutlak ada berapa. Air ada 4 jenis, air mutlak ada 7.
Kan contoh itu. Kemudian ada masuk lebat najis, masuk istinja, masuk wuduk, mandi dan solat. Sampai bab solat. Habis. Okay. Yang kelima, bidang sirah. Apa dia bidang sirah ni? Bidang sirah adalah sejarah Islam yang perlu kita belajar. Sejarah Islam yang perlu kita belajar, dan kita yang pertama sekali kita kena kenal riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Pelajaran 24 tu riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, kemudian era masyarakat jahiliyah. Ni sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, apakah yang berlaku sebelum kedatangan Nabi? Itu era masyarakat jahiliyah. Kemudian keunggulan perjuangan khulafah ni termasuk dalam bab tokoh. Dalam bab tokoh sejarah Islam. Bukannya kita kenal tokoh siapa, yang kita kenal biasa Nilofa. Kalau sebut Nilofa semua kenal angkat tangan. Tapi kalau sebut Saidina Umar, pening. Kata orang Islam, tapi tokoh orang Islam pun kita tak kenal. Kita kenal Nilofa, Joflizo, Cik Siti Wan Kembang. Tapi kalau sebut siapa Khulafaur Rasyidin, kita dah lupa nama, tak tahu. Jadi kita kena belajarlah. Okey. Dan yang seterusnya, yang terakhir kali, bidang akhlak Islamiah. Akhlak Islamiah ada berapa tu? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tajuk. Akhlak terpuji hati diri, ni masuk akhlak mahmudah, akhlak mazmumah lah. Tu. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, adab menuntut ilmu. Dan yang keempat, adab menjaga maruah diri. Itu lah. Jadi ada 30 tajuk kita kena belajar. Okey. Ada 30 tajuk kita kena belajar. Setakat ni ada nak tanya? Ustaz nak kenalkan semua tajuk-tajuk tingkatan 1 mesti habis. Mesti habis sebelum akhir tahun. Kan? Tak kira lah belajar PDPR ke ataupun belajar secara bersemuka. Kan? Dulu ada bersemuka je, sekarang ni dah macam-macam. Kan? Dah macam-macam, PDPR lah, online lah, Google Meet lah, semua kena ada. Semua pelajaran ini, kan, semua pelajaran ini nanti akan ada tugasan. Sama ada Ustaz bagi nota. Kalau naik sekolah, ada sekolah, Ustaz dah sediakan buku, ada 2 buku untuk Pendidikan Islam. Ada 2 buku untuk Pendidikan Islam. 1 buku untuk nota, 1 buku untuk latihan. Yang ni cukup lah kalau naik sekolah. Tapi kalau dah dapat boleh beli buku, kita senang. Kita buat buku nota dan latihan je. Tak terangkan, lepas tu buat kerja. Tapi buku belum dapat lagi kan. Itulah. Ya, ini pengenalan saja. Dah tahu Ustaz, nama Ustaz ke belum ni? Belum. Belum tahu nama Ustaz? Macam mana? Belum. Okey. Jadi sebelum kita belajar, biasanya anak murid kenalah kenal dulu Ustaz. Okey. Kenal dulu Ustaz. Jadi ada 3 minit. 5 minit lah Ustaz nak bagi. Nak tanya apa? Ada nak tanya tak? Ada. Okey. Pengenalan Ustaz lah dulu. Nama Ustaz Muhammad Soleh bin Haji Muhammad Hashim. Siapa yang kelas tingkatan 1 biru, semalam Ustaz dah buat pengenalan dulu kelas. Dia dah kenal lah. Nama Ustaz Muhammad Soleh bin Haji Muhammad Hashim. Ustaz berasal daripada Selangor, sahabat bernam Selangor. Dan Ustaz dah berkahwin. Ustaz cikgu juga, cikgu sekolah kita, Kelantan. Anak belum ada lagi. Ustaz belajar dulu. Pertama sekali Ustaz belajar di sekolah rendah. Sekolah rendah Kebangsaan Batu 78. Kemudian setelah sekolah menengah di Malaysia pula. Kemudian Ustaz sambung lagi di kolej pengajian Islam dan dakwah.
di Manjung selama 5 tahun. Kemudian Ustaz sambung lagi belajar di Universiti Islam Negeri Jakarta. Di Indonesia selama 2 tahun. Kemudian Ustaz dapat degree, Ustaz masuk sekolah. Masuk sekolah di sekolah SMT SME Al-Quran Wadin Johor Bahru tahun 2007. 2007 kamu belum lahir kan? Belum. 2007. Belum lahir lagi 2007. 2007 belum lahir lagi. Ustaz dah mengajar di SMK Al-Quran Wadin Johor Bahru lah. Kat Johor Bahru sekolah kerajaan ada satu je sekolah SMK Al-Quran Wadin beragama. Ustaz ngajar sana. Ustaz ngajar tu Ustaz sambung lagi belajar. Ustaz sambung belajar di Maktab Perguruan Islam Maktab Perguruan Islam kampus Bangi. Ustaz belajar dekat Bangi lah selama 2 tahun. Belajar untuk ambil sijil perguruan. Ada Ustaz mengajar di Asamiah Al-Quran Wadin daripada 2007 sehingga tahun 2017 tahun Ustaz di Wadin. Kemudian Ustaz pindah di Taman Pelangi daripada tahun 2017 sampai tahun 2001 lah. Jadi dah 4 tahun lah Ustaz mengajar dekat Taman Pelangi ni. Pengalaman mengajar ada berapa? 2007, 17, 18, 19, 20. Campur tahun ni ada 14 tahun Ustaz mengajar. Belum kamu lahir lagi. Kamu lahir pun tahun 2008. Ustaz dah start mengajar tahun 2007. Okey. Lagi ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Kalau malu nak tanya, dekat chat tu ada. Chat lah tulis, nanti Ustaz jawab satu persatu. Apa yang muskil di dalam hati, apa yang nak tanya, nanti Ustaz jawab satu persatu dekat chat ni. Okey. Ustaz. Ni pendahuluan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh bacalah dekat buku teks tu. Kalau boleh, semua boleh baca Jawi tak? Boleh sikit je. Boleh. Alhamdulillah siapa yang boleh tu. Sebab buku teks ni bahasa Jawi. Kalau dapat buku yang di sekolah yang kamu beli nanti, sama macam buku teks, tapi dia tulisan Rumi. Jadi nak ulang kaji tu boleh lah, senang sikit. Yang ni pendahuluan lah. Pendahuluan tentang teks Islam. Yang ni fungsi penggunaan ikon. Faham kan? Fungsi penggunaan ikon dekat sini. Depan tu. Fungsi penggunaan ikon dekat buku teks. Ada QR code, ada apa semua lah. Kalau gambar otak tu, maksudnya soalan kipas. Yang hari ni Ustaz nak masuk sikit. Hari ni kita masuk tajuk pertama, iaitu yang kita belajar, kita tak terus tau. Maksudnya hari ni minggu ni belajar satu, minggu depan belajar dua, minggu depan belajar tiga, tak. Kita akan belajar melalui bidang. Okey, contoh minggu ni bidang Al-Quran. Okey, minggu depan kita masuk bidang hadis. Minggu lagi satu kita masuk bidang akidah. Minggu lagi satu kita masuk bidang fiqh. Minggu lagi satu kita masuk bidang sirah. Dan minggu lagi satu kita masuk bidang akhlak. Lepas tu barulah kita kembali kepada bidang Al-Quran. Dia belajar dia macam tu. Bukan macam kalau buku teks lain dia ikut satu-satu kan, ikut urutan. Yang ni kita ikut bidang. Untuk minggu pertama ni adalah bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran. Okay. Bidang Al-Quran ni mukmin yang bertakwa. Keluar lagi tak gambar ni buku teks? Tak keluar. Tak keluar lah. Tak ada. Tak keluar. Tadi dia main tekan.
Okey. Hari ni sikit je. Hari ni sikit je. Satu ni mukmin yang bertakwa, tapi ada tugasan sikit lah. Ada tugasan sikit lah untuk kamu semua. Okey. Yang ni atas tu dia tulis apa? Yang besar ni. Yang besar ni tajuk dia. Tajuk dia mukmin yang bertakwa. Yang warna kuning tu ada gambar peteguih tu, dia kata baca dan hafaz dengan betul dan bertajwid. Apa maksudnya dalam penilaian tajuk pertama ni semua pelajar kena nilai pertama bacaan, yang kedua hafazan. Jadi ada dua penilaian. Siapa yang dah hafaz, siapa yang dah hafaz nanti tak bagi grade paling tinggi lah. Okay. Jadi sebelum kamu baca, Ustaz baca dululah dengan bacaan Ustaz. Dekat ada atas tu ada QR code kan. Ada QR code ni. QR code ni siapa ada handphone boleh scan QR code ni ikut bacaan kita mai bangkit. Okay. Siap off dulu mic, Ustaz baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, itu contoh bacaan Ustaz. Itu bacaan Ustaz. Jadi tugas yang pertama untuk hari ini, nanti senang je rekod bacaan kamu menggunakan handphone, send dekat Telegram, Telegram group tadi tu, kan send dekat Telegram. Nanti siapa yang dah send, Ustaz akan tick dia dah berjaya membaca. Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Rekod suara, kemudian send dekat grup Telegram Tingkatan 1. Lepas tu letaklah bawah tu nama siapa, nama penuh lah. Jangan nama samaran. Ada Salman, contohlah Salman, dia tak nama Man je. Kena tak nama penuh je tak apa. Tak payah bin. Nanti Ustaz akan tick dekat borang trafik tu, tick untuk bacaan. Okay. Kita berhenti sekejap memberi laluan kepada azan.
Baik, tadi ada yang tanya, Ustaz, apa Telegram? Telegram tadi Ustaz dah post dekat grup kelas. Ada kelas Pendidikan Islam, join Telegram. Jadi tekan je link tu, nanti masuklah dalam join Telegram tu. Dah Ustaz. Dah Dah. Okey, terima kasih. Yang dah tu terima kasih. Yang Okey, sekarang nampak apa dekat skrin? Nampak buku teks tadi kan? Nampak. Tak nampak juga? Nampak. Buku teks tadi kan? Okey. Jadi yang pertama tadi baca nanti hantar dekat Ustaz ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Ustaz ulang balik bacaan dia yang Ustaz dah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Okey, ada perasan tak? Ada titik tiga tu, tapak kucing. Nampak. Nampak. Apa makna titik tiga tu? Boleh berhenti antara dua tempat tu. Bukan antara dua tempat. Boleh berhenti salah satu di mana-mana titik. Ada dua titik kan? Boleh berhenti, kena berhentilah. Berhenti di salah satu titik. Contoh dia, zalikal kitabul la raib. Itu. Tapi biasa orang tak baca la raib. Orang tak baca situ. Orang biasa yang bacanya kalau kita zalikal kitabul la raib hudal lil muttaqin. Kita yang paling sedap berhenti di tempat titik yang kedua. Jadi dalam Al-Quran banyak lagi tanda-tanda titik yang kat sini selain daripada ayat ni. Nanti kalau kamu baca kat rumah, baca sendiri, berhentilah. Ada salah titik tiga tu, ada dua,
berhenti salah satu mana yang kita nak berhenti. Jangan terus je. Terus tu maksudnya boleh terus je. Tapi yang lebih afdalnya, yang lebih baiknya adalah berhenti. Okey. Jadi apakah ayat 1 sampai 5 ni cerita apa? Ceritanya yang pertama sekali alif lam mim. 2 harakat, alif, lam 5 atau 6 harakat, mim 5 atau 6 harakat. Panjang. Yang tu tak ada makna lah. Alif lam mim tak ada makna. Maknanya hanya Allah sahaja yang tahu alif lam mim. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Zalikal kitab makna zalika ini dia, inilah dia. Al-kitab. Kitab tu apa? Kitab itu adalah kitab Al-Quran. Inilah dia Al-Kitab, kitab Al-Quran. La raiba yang padanya kitab Al-Quran ni tidak ada sebarang syak. Tak ada padanya, tak ada sebarang syak pada kitab Al-Quran. Apa dia syak tu? Pernah syak tak? Pernah merasa syak tak? Syak. Aku ni syak kau ni kan. Syak ni maksudnya 50-50. Sama ada dia buat ataupun tak buat. Betul ataupun tak betul. Itu syak. Tapi Allah kata dalam Al-Quran, kitab Al-Quran ni tak ada sebarang syak. Maksudnya dalam Al-Quran ni 100% betul. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada tipu. Dia betul 100%. Jadi Allah kata inilah dia Al-Quran yang tidak ada padanya syak, Al-Quran yang tidak ada penipuan, yang tidak ada keraguan padanya. Untuk siapa? Untuk siapa? Hudan lil muttaqin. Untuk orang petunjuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang nak bertakwa, petunjuk dia, jalan dia kena ikut Al-Quran. Sebab apa kita nak takwa ni? Dalam ayat lain kebanyakan orang yang dimasukkan ke dalam syurga adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita kena jadi orang yang bertakwa yang nak masuk dalam syurga dengan cara mengikut Al-Quran. Itu ayat pertama. Siapa yang tak ikut Al-Quran, maksud dia tak bertakwa lagi. Belum bertakwa lagi. Kat sini ayat yang kedua. Apa dia ciri-ciri orang yang bertakwa? Sambungannya ayat yang kedua. Allazina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa ini adalah allazi yang. Orang-orang yang. Allazi. Yu'minun. Yang beriman. Apa dia beriman? Beriman ni bukan kena buat. Beriman ni maksudnya orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya bil ghaib dengan perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib ni bukannya kita takut perkara macam benda yang tak nampak. Hantu. Lagi apa? Perkara ghaib. Jin, syaitan. Tapi kita kena percayalah. Jin dan syaitan tu kena percayalah. Perkara-perkara gaib ni adalah perkara-perkara yang kita tak nampak tapi kita kena percaya 100%. Pertama sekali, perkara gaib adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, termasuk dalam rukun iman. Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6 kan? Ada 6, percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari akhirat dan percaya kepada qada dan qadar. Itulah, itu namanya yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya kepada hari ghaib. Wa yuqimunas shalah. Wa yuqim kat belakang tu, wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan solat. Orang yang beriman, yang mukmin tadi, Allah kata siapa dia? Orang yang percaya kepada Allah, perkara ghaib, dan dia mendirikan solat. 2. Kalau tak sembahyang, confirm lah tak beriman lagi, tak mukmin lagi. Kalau tak sembahyang, belum jadi seorang mukmin, dia jadi orang Islam saja. Okay. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang membelanjakan hartanya pada hari ghaib dan mendirikan solat serta membelanjakan, mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka.
Yang ketiga, ciri orang yang beriman dekat sini, orang bertakwa tadi, dia dapat duit lebih, dapat rezeki, dia tolong orang lain. Dia sedekah, dia bayar zakat, dia tolong orang. Itulah. Maksudnya rezeki itu bukanlah dia punya, tapi dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Itu ciri orang bertakwa, orang muttaqin. Okey, yang seterusnya. Ciri orang yang bertakwa lagi. Wallazina yu'minuna bima, dan mereka ialah yang percaya dengan apa yang diturunkan. Bima unzila ilaika. Bima dengan apa unzila yang diturunkan. Ilaika kepada mereka. Apa yang diturunkan kepada mereka? Yang diturunkan kepada mereka adalah pertama yang diutuskan Rasul. Jadi orang yang beriman kena beriman dengan Rasul yang diturunkan. Yang kedua dengan kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan daripada sebelum mereka. Apa dia yang diturunkan sebelum mereka? Ada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan kita kena percaya apa yang Allah turunkan kitab kepada Rasul-Rasul terdahulu. Jadi kitab ada 4. Yang pertama Al-Quran. Yang keempat lah. Yang pertama Injil, Zabur dan Taurat. 3 itu termasuk 1, 4 Al-Quran. Injil, Zabur, Taurat dan Al-Quran. Ini kena percaya kepada 4 kitab tersebut. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan hari akhirat mereka beriman. Orang yang bertakwa tadi dengan hari akhirat kena beriman dengan hari akhirat. Lagi, ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu termasuk mendapat, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Ulaika ala, dan mereka itu tetap mendapat petunjuk, huda tu petunjuk min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berjaya. Tenang je. Kalau kita ikut ayat 1 sampai 5 ni, Allah kata yang pertama kena jadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa ada ciri dia. Yang pertama percaya hari akhirat, percaya perkara gaib, mendirikan solat, menginfakkan harta. Kemudian percaya kepada Rasul dan kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan mereka yang semua percaya ni, mereka mendapat hidayah daripada Allah, dan mereka, Allah jadikan mereka orang yang berjaya. Jadi kalau kita nak berjaya, dalam Al-Quran suruh buat perkara yang 5 ni. InsyaAllah kita berjaya. Bukannya nak berjaya tu kena baca buku tebal-tebal. Itu pun insyaAllah lah berjaya. Tapi sebagai orang Islam, kita nak berjaya, pertama berjaya di dunia, yang kedua berjaya di akhirat. Okey. Sini. Okey. Al-Quran tidak ada sebarang syak panduan orang-orang yang bertakwa. Ada 1 Al-Quran itu, 1 tak ada syak, 2 panduan orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa tu yang saya dah sebutkan tadi. Yang pertama beriman kepada perkara gaib, mendirikan solat, menginfakkan harta, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat. Golongan ini mendapat petunjuk daripada Allah dan tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Okay. Last, habis. Sampai sini saja. Ini intisari ayat. Jadi dekat buku teks tu, nanti boleh. Kalau yang belum faham, yang belum hafal, tadi Ustaz suruh baca dan send kan. Yang kedua, siapa yang nak hafal, dia tak pandai lagi 1 sampai 5, dia cuba baca dan hafal potongan-potongan ni. Pertama sekali contohnya Alif Lam. Bacalah. Kalau tak ingat sekali, baca 10 kali. Tak ingat 10 kali, baca 100 kali. Tak ingat lagi, masukkan kepala dekat air, minum air. Dia tak ingat.
Kan? Alif Lam Mim takkan tak ingat. Kau baca sekali pejam mata Alif Lam Mim. Allah ingat. Kali-kali kita bulan Raibasi. Bacalah ulang-ulang, ulang sampai hafal, barulah ulang kepada kotak yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Okey. Tu saja pembelajaran kita untuk hari ni. Ada nak tanya ke tak? Ya. Tak ada. Tak ada. Siapa yang tak ada? Ada. Semua nak sembahyang zuhur dengan cepat ni. Sembahyang zuhur dengan cepat. Kemudian nak menjadi orang yang muttaqi. Semua nak jadi orang muttaqi ni. Ustaz tu sikit-sikit orang yang bertakwa ni kena sembahyang. Jadi sekarang selepas ni kita habiskan pelajaran kita hari ini. Jadilah orang yang bertakwa dengan cara selepas ni jangan tinggal sembahyang. Sekali subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak nak berjaya jangan tinggal sembahyang. Itulah pesan Ustaz. Mana-mana pun jangan tinggal sembahyang. Itu saja. Apa dia sekejap ni? Sekejapnya dah nak habis. Salam Ustaz, saya tak ada buku teks. Memang semua tak ada buku teks. Dekat Telegram tu Ustaz dah pin. Okay, contohlah. Ni contoh ni Telegram ni. Telegram. Masuk dalam Telegram Pendidikan Islam Tingkatan 1 SMKTP. Dekat atas tu find message. Find message tu Ustaz dah tekan. Masuk tekan je link. Tekan link itu. Tekan link. Tekan link kat situ. Nanti dia akan keluar. Keluarkan dulu. Tekan link. Okay. Dia keluar macam ni. Internet tak laju ni. Kena beli internet yang 1000 Mbps. Pakai niat je. Ni niat pun tak terbuka lagi. Nanti tekan any flip tu. Baru dia keluarlah pilih buku teks yang satu. Okey. Ada lagi nak tanya ni? Apa pertanyaan ni? Tak ada. Sorry, tadi Tak ada. pirate jauh atas laptop. Tak ada. Apa ni? Pirate jatuh atas laptop. Ustaz, kalau yang hafazan tu bila nak kena hantar rekod ni? Okey, yang hafazan ni kalau nak hantar pun boleh. Tapi jangan hantar suara je. Hantar kamu tangan video lah kena sikit. Sebab kadang-kadang Ustaz nak check kamu dah hafal ke belum. Kan? Kalau suara je Ustaz tak tahu kamu dah hafal ke belum. Tapi tak apa. Kan? Kalau tak hantar sekarang nanti naik sekolah. InsyaAllah harap-harap paling lambat pun bulan 3 kan. Kita satu. Ustaz rasa mungkin paling cepat pun selepas SPM naik sekolah nanti Ustaz tasmik seorang-seorang. Naik sekolah je, apa yang dah Ustaz ajar ni untuk hafazan Ustaz tasmik seorang-seorang. Jangan hantar lagi lah. Yang pertama ni hantar bacaan je. Hantar bacaan, suara, hantar bacaan, kemudian lepas tu tulis nama siapa. Okey, selesai. 32 orang. Ya, nak tanya siapa? Jadi kalau dah hantar suara tak perlu rekod video lah. Dah hantar suara tu untuk bacaan saja. Untuk hafazan, nanti masa naik sekolah, Ustaz panggil seorang-seorang ke depan sebelah Ustaz. Tak kahwin lah, tak kahwin dengan Ustaz. Duduk sebelah Ustaz, baca. Ustaz rekod dekat DVD lah. Maksudnya kamu dah baca dan hafaz tajuk yang pertama. Boleh? Boleh. Okey. Kalau tak ada pertanyaan lagi, sampai sini saja untuk kelas kita hari ini dan kita jumpa lagi pada hari Ahad. Hari Ahad mungkin kalau ada tu kita pakai link yang sama. Kalau link ni tak boleh buka, nanti tak buat link baru lah. Okey. Okay.
Okey. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bye. Guys. Bye. Terima kasih Ustaz. Bye. Terima kasih Ustaz. Bye. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. PUBG. ID aku Zairi. Je lah. Bye. Assalamualaikum. Wah, ping-ping teman. Cek.